Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 14 bagi subjek HMT 315 Sejarah Perkembangan Linguistik Bahasa Melayu bagi sidang 2021-2022. Dan kami akan membentangkan berkenaan dengan perbandingan cara kata nama dan contoh mengikut Marsden, Crawford, Zakbar dan juga Tata Bahasa Dewan. Berikut merupakan senarai ahli kumpulan 14 iaitu saya sendiri, Nurul Husna, Siti Najwah, Syed Iman Khalish, Nik Nur Syafiqah, Khairul Nisa dan juga Nur Izzati. Seterusnya kami akan menerangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan kata nama menurut 4 buku ataupun sarjana iaitu Marsden, Crawford, Zakbar dan juga Tata Bahasa Dewan. Yang pertama, kami akan berbincangkan berkenaan dengan kata nama menurut Marsden yang terdapat daripada bukunya iaitu Grammar of the Malayan Language. Definisi kata nama menurut Marsden, beliau menyatakan bahawa kata nama tidak membezakan jenis, jumlah dan kes, tetapi jika hendak membezakan kategori tersebut haruslah melalui kamus. Dan kerana aliran tradisional menekankan kepada aspek makna dan logika semata-mata, Marsden telah menetapkan golongan kata nama mengikut kriteria semantik, iaitu kita dapat lihat di sini golongan kata namaan. Yang pertama ada nama, ganti nama, angka dan juga sifat nama. Satu-satunya perubahan yang tertakluk kepada bentuk kata nama adalah yang mereka alami sebagai terbitan dan atas penggunaan yang betul bagi pengubahsuaian ini. Menurut Marsden juga, nama merupakan subjek pada perbuatan yang kedudukannya di hadapan. Perbuatan biasanya diikuti oleh nama iaitu objek atau perkataan lain yang menerangkan perbuatan ataupun nama. Bagi ayat perintah pula, perbuatan mendahului nama atau kata ganti nama. Dalam membina ayat, pengguguran perkataan tertentu boleh berlaku tanpa menjejaskan makna ayat tersebut. Berikut merupakan golongan kata menurut Marsden, iaitu yang pertama kita ada kata namaan yang terdiri daripada kata nama, kata ganti nama, angka, sifat nama. Dan yang kedua adalah kerjaan, iaitu kata kerja, sifat kata. Yang ketiga adalah partikel, kata depan, kata sendi, kata seru dan penambah. Seterusnya kita akan meneliti perihal kata nama berdasarkan John Crawford melalui bukunya lah. Kita ada jilid 1 dan juga jilid 2. John Crawford telah meneruskan kajian yang dijalankan oleh William Marsden pada bahagian tata bahasa. Dan hal ini kita dapat lihat dalam bukunya yang bertajuk A Grammar and Dictionary of the Malay Language pada tahun 1852. Di dalam kamus jilid 1 ini, bahagian pertamanya diperlihatkan perbezaan antara perkataan bahasa Melayu dengan bahasa Jawa. Sebagai contoh, kita dapat lihat bagi bahasa Melayu, iaitu kapak dan disebut kampak untuk bahasa Jawa, lalat untuk bahasa Melayu dan lalar untuk bahasa Jawa. Pada bahagian yang kedua pula, Crawford telah memperlihatkan perbandingan bahasa Melayu dengan bahasa lain iaitu bahasa Lampang, bahasa Sunda, bahasa Madura dan sebagainya. Dan Crawford telah menyatakan bahawa terdapat banyak persamaan bahasa Melayu dengan bahasa di Lautan Pasifik dan Lautan Hindi. Pada jilid 2 pula, pada bahagian pertama adalah kamus bahasa Inggeris bahasa Melayu, manakala pada bahagian yang kedua adalah kamus bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris. Tiada perkataan bermula daripada huruf Q dan V dalam kamus bahasa Melayu bahasa Inggeris dan abjad X digunakan bagi perkataan yang bermula dengan KH. Contohnya seperti khairat dan khalifah. Maknanya abjad X yang ada sekarang masih belum digunakan pada mana-mana perkataan ketika itu. Dan perkataan dalam kamus ini juga dinyatakan tempat asalnya. Seperti bahasa Arab, A, dan bahasa Jawa, J. Seterusnya kami akan membincangkan berkenaan dengan penghuraian kata nama menurut Zakbar berdasarkan buku beliau iaitu Perita Bahasa Melayu Penggal 1 hingga 3, dan saya akan memberikan kepada rakan pembentang saya untuk meneruskan pembincangan kita.
Seterusnya saya akan menerangkan mengenai perbandingan cara kata nama dan contoh mengikut Zabah. Menurut Zabah, beliau telah menggolongkan kata nama kepada dua, iaitu nama betul dan nama pengganti atau ganti nama. Kata nama betul dibahagikan kepada dua, iaitu nama khas dan nama am. Zabah telah membincangkan tentang pemadan taraf kepada nama orang seperti encik, cik, tuan, tengku, datuk, kakak dan lain-lain lagi mengikut taraf kehormatannya. Zabah berpendapat bahawa kata ganti nama fungsinya sama sahaja dengan kata nama. Kata ganti nama seperti saya, kita, kamu, sini dan sebagainya diterangkan oleh Zabah di bawah kategori kata ganti nama. Menurut Zabah, segala perkataan menyebut benda atau orang dikelaskan sebagai kata nama. Sebagai contoh, burung, kaki, tahun, bulan, saya dan dia. Contoh ayat, budak itu menenang bola. Berdasarkan ayat di atas, perkataan budak itu merupakan fasa nama dengan budak sebagai kata nama. Akhir sekali, perbandingan cara kata nama dan contoh mengikut tata bahasa Dewan. Menurut tata bahasa Dewan, kata nama didefinisikan sebagai perkataan yang menjadi unsur binaan fasa nama dan berfungsi untuk menamakan orang, haiwan, tempat, benda atau konsep. Tata bahasa Dewan telah memperjelaskan bahawa kata nama terdiri daripada 3 jenis, iaitu kata nama khas, kata nama am dan kata ganti nama. Kata nama merujuk benda, perkara atau konsep yang umum sifatnya. Kata nama khas digunakan untuk mendukung makna rujukan khusus pada nama seseorang, benda, haiwan, perbadanan atau institusi, undang-undang, bangsa dan pangkat. Kata ganti nama merujuk kepada pengganti kata nama khas dan kata nama am. Kata ganti nama dibahagikan lagi kepada dua golongan kecil, iaitu kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri. Contoh perkataan bagi kata nama khas ialah si Tompok, Jibril, Izati dan sebagainya. Contoh perkataan bagi kata nama am ialah kucing, malaikat, ibu dan sebagainya. Akhir sekali, contoh kata ganti nama diri pertama ialah saya, aku, beta. Kata ganti nama diri kedua ialah dia, kamu, engkau dan kata ganti nama diri ketiga ialah mereka dan kalian. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.